Persamaan setengah dan pemerhatian. Dalam video sebelum ini, kita sudah bincang elektrolisis bagi leburan plumbum 2 bromida. Semasa kita membincang elektrolisis bagi satu bahan, terdapat beberapa perkara yang penting yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah persamaan pengayonan bagi bahan itu. Okay. Yang kedua adalah persamaan setengah. Yang ketiga adalah pemerhatian yang berlaku di kathod dan anode. Dalam video ini, kita akan bincang beberapa persamaan ion bagi penguraian bahan, beberapa persamaan setengah dan juga beberapa pemerhatian yang boleh diperhatikan bagi elektrolisis yang melibatkan leburan. Persamaan pengayonan adalah persamaan yang menunjukkan ion yang hadir dalam elektrolit sama ada dalam keadaan leburan atau aqueous. Contohnya, pengayonan bagi natrium oksida, formula bagi natrium oksida ialah Na2O. Apabila kita panaskan natrium oksida, dia akan melebur dan membentuk ion natrium dan ion oksida. Okay. Untuk seimbangkan persamaan tu, kita perlu ada dua ion natrium lah. Ini adalah persamaan pengayonan bagi natrium oksida. Daripada persamaan ini, kita tahu ion yang hadir dalam elektrolit itu, iaitu ion positif dia adalah ion natrium dan ion negatif dia adalah ion oksida. Yep. Okay. Ion natrium ini akan pergi ke kathod, ion oksida ini akan pergi ke anode lah. Ya. Okay. Bagaimana pula dengan plumbum 2 bromida? Ini kita sudah bincang tadi kan. Plumbum 2 bromida apabila dipanaskan dia akan membentuk ion plumbum dan ion bromida lah. Okey. Bagi aluminium oksida pula, aluminium oksida formula dia Al2O3. Apabila kita panaskan dia dan dia melebur, dia akan membentuk ion aluminium dan ion oksida. Ada 2 ion aluminium dan 3 ion oksida. Okay, jadi ion yang hadir adalah aluminium dan oksida lah. Akhir sekali natrium chlorida. Natrium chlorida formula dia NaCl. Apabila dipanaskan, dia akan membentuk ion natrium dan ion chlorida. Ini adalah persamaan pengayonan. Selepas kita tulis persamaan itu, kita akan tahu apakah ion yang hadir dalam elektrolit itulah. Okay. Bagi elektrolisis larutan aqueous, larutan aqueous adalah larutan berair, iaitu sesuatu bahan itu larut di dalam air. Bagi larutan aqueous, selain daripada zat-zat terlarut, contohnya natrium chlorida, dia apabila dia terlarut, dia akan membentuk ion natrium dan ion chlorida. Ini sama dengan leburan. Okay? Apabila dia larut ke, apabila dia lebur ke, dia akan membentuk ion natrium dan ion chlorida. Tapi bagi larutan aqueous ini adalah larutan berair. Selain daripada zat-zat terlarut itu, pelarut iaitu air juga boleh mengurai, membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Ini adalah beza di antara leburan dengan aqueous. Bagi aqueous, dia ada air dan air ini juga boleh mengurai, membentuk ion. Satu lagi contoh, coprum 2 sulfat. Coprum 2 sulfat, kalau dia terlarut dalam air, dia akan membentuk ion coprum dan ion sulfat lah. Tapi selain daripada coprum sulfat ini, dia juga mempunyai ion hidrogen dan ion hidroksida. Sebab air itu juga boleh mengurai. Asid sulfuric, H2SO4, apabila larut dalam air, dia akan membentuk ion hidrogen dan ion sulfat. Dan juga air dalam larutan asid sulfuric itu juga akan mengurai, membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Argentum nitrat, AgNO3, apabila dia terlarut dalam air, dia akan membentuk ion argentum dan nitrat. Dan juga air mengurai, membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. Jadi daripada persamaan-persamaan ni, kita tahu apakah ion yang hadir di dalam larutan aqueous itu. Biasanya setiap
Larutan aqueous tu dia mempunyai 2 ion positif dan 2 ion negatif. Okey. Kecuali beberapa case seperti asid sulfuric tu dia hanya mempunyai satu jenis ion positif sajalah. Okey. Persamaan ion ni sangat penting sebab daripada persamaan ion ini baru kita boleh tahu apakah ion yang hadir di dalam elektrolit itu. Okey. Selepas kita bincang persamaan ion, mari kita lihat persamaan setengah lah. Persamaan setengah. Menulis persamaan setengah. Contohnya, ion-ion positif yang dinyacaskan di cation, persamaan setengahnya adalah seperti ini. Okey, di cation adalah ion yang bercharge positif. Okey, bercharge positif. Itu ion positif lah. Ion positif ini dia boleh menerima elektron. Okey, menerima elektron. Apabila dia menerima elektron, contohnya hidrogen, elektron itu ditulis di sebelah kiri bagi anak panah ini. Okey, ini adalah menerima elektron. Selepas dia menerima elektron, dia akan membentuk atom hidrogen. Dan hidrogen ini dia boleh bergabung. Dua atom hidrogen bergabung membentuk molekul hidrogen. Jadi H2. Maka kita perlu ada 2 ion hidrogen dan 2 elektron. Okey. Bagi persamaan setengah plumbum 2 pula, plumbum 2. Okey, dia menerima elektron. Semua ion positif ini dia menerima elektron. Dia menerima elektron, maka elektron itu berada di sebelah kiri. Okey, dan hasil dia adalah logam plumbum. Ini adalah ini gas hidrogen. Ini gas hidrogen. Ini logam plumbum. Okay. Argentum Ag positif. Dia terima satu elektron, dia membentuk logam argentum. Ini logam argentum. Cuprum pun sama juga. Ion cuprum menerima 2 elektron, membentuk ini tak ada charge. Membentuk logam cuprum. Okay. Logam cuprum ini kita bincang kemudian lah. Ini lain sikit. Okay, ini lain sikit. Kita bincang kemudian. Iaitu kita bincang bagaimana jenis elektrod mempengaruhi pilihan nyachas di elektrod. Kita akan bincang dalam video lain. Hidroksida. Ion hidroksida atau anion atau ion negatif. Ini adalah ion negatif. Apabila dia pergi ke anode, dia akan menderma elektron dia. Okay. Menderma elektron, elektron itu ditulis di sebelah kanan bagi satu persamaan setengah. Contohnya hidroksida. Hidroksida ini apabila dia dinyacaskan, dia akan menderma elektron dan dia akan membentuk ion oksigen dan air. Ion oksigen dan ion air, dan pada masa yang sama dia menderma elektron. Okey, menderma elektron. Untuk seimbangkan persamaan ini, di sini kita ada 2 oksigen. Di sini kita ada 1 oksigen, maka jumlah oksigen di sini adalah 3 oksigen, tapi sini ada 2 hidrogen. 2 hidrogen. Kalau kita letak 3, kita ada 3 oksigen, oksigen seimbang, tapi hidrogen tak seimbang. Hidrogen ada 2. Okey. Ini bermakna kita perlu ada lebih banyak lagi hidrogen. Katakan kalau kita letak 2 di sini, kalau kita letak 2 di sini, bilangan hidrogen akan menjadi 4 dan bilangan oksigen pun menjadi 4. O2 dengan 2O di sini 4 lah. Okey. Ini bermakna kita perlu ada 4 hidroksida. Persamaan setengah ini selain daripada mengimbangi unsur-unsur di dalam persamaan, kita juga perlu mengimbangi charge dia. Contohnya, charge di sebelah kiri adalah 4 negatif. Ini bermakna kita perlu ada 4 elektron supaya charge di sebelah kanan sama dengan charge di sebelah kiri. Jadi 4 hidroksida menghasilkan gas oksigen dan air dan membebaskan 4 elektron. Bagi oksida ini dia juga melepaskan elektron membentuk gas oksigen. Dia mula-mula membentuk atom oksigen. Atom oksigen ini bergabung membentuk molekul oksigen O2. Okay, O2 ini bermakna kita perlu ada 2 oksida lah. Dan dia membebaskan 4 elektron sebab
charge dia 2 kali negatif 2 negatif 4 bermakna kita perlu ada 4 elektron di sebelah kanan. Okey, bromida dia juga melepaskan elektron dia membentuk atom bromin. Atom bromin ini bergabung membentuk molekul bromin. Okey. Untuk seimbangkan charge ni kita perlu ada 2 elektron di sebelah kanan. Klorida dengan iodida sama dengan bromida lah. Okey, kita tulis 2 Cl negatif membentuk Cl2 tambah 2 elektron yang ini pun 2I I2 menghasilkan membebaskan 2 elektron. Jadi apabila elektron dibebaskan, dia ditulis di sebelah kanan bagi anak panah. Kalau elektron diterima, kita tulis elektron itu di sebelah kiri bagi anak panah. Ini adalah apa yang penting yang perlu kita tahu apabila menulis persamaan setengah. Okey?